Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, baiklah, masih lagi bersama saya Cikgu Siti Keti dan masih lagi tajuk Janjang Bab 5. Okey, kita fokuskan pada janjang aritmetik. Di akhir pembelajaran pada hari ini, Cikgu harapkan murid-murid boleh menerbitkan rumus hasil tambah N sebutan pertama Sn bagi janjang aritmetik. Baiklah, kita lihat terlebih dahulu ya. Rumus hasil tambah N sebutan pertama Sn diberi oleh Sn sama dengan N per 2 kurungan 2A tambah kurungan N tolak 1 D. Baik, rumus ini juga boleh diterbitkan seperti begini. Iaitu Sn sama dengan N per 2 kurungan A tambah Tn. Okey, bagaimana kita perolehi rumus ini? Baik, kita lihat rumus yang asal iaitu N per 2 kurungan 2A kita pecahkan dia kepada A tambah A. Tambah N tolak 1 darab dengan D. Jadi murid-murid lihat di sini. A tambah N tolak 1 darab D ialah Tn. Itu yang kita belajar sebutan ke N sebelum ini. Betul? Okey, jadi kita buat penggantian. Maka jadilah seperti rumus ini. Iaitu N per 2 kurungan A tambah Tn. Atau Tn ini sendiri adalah L. Iaitu last term. Sebutan akhir. Baik, jadi A ialah sebutan pertama, D ialah beza sepunya dan N ialah bilangan sebutan. Baik, kita lihat pula yang seterusnya. Sebutan ke N bagi suatu janjang aritmetik boleh diperoleh menggunakan rumus hasil tambah N sebutan pertama, Sn. Kita lihat rumusnya. Untuk mencari sebutan ke N, Tn sama dengan Sn tolak Sn tolak 1. Contoh ya. Jika murid-murid ingin mencari sebutan ke 10, T10, maka jika kita ingin menggunakan rumus hasil tambah N sebutan pertama, ia akan jadi S10 tolak S9. Boleh? Baiklah. Mari kita lihat contoh yang pertama. Diberi suatu janjang aritmetik 4, 7, 10 dan seterusnya. Cari A. Hasil tambah 35 sebutan pertama. Kita lihat penyelesaian. Perkara pertama, kita keluarkan dahulu sebutan pertama iaitu A sama dengan 4. Mungkin pada soalan murid-murid boleh labelkan dulu. 4 adalah T1, 7 ni T2, 10 adalah T3. Baiklah, kita nampak A-nya ialah 4. Seterusnya, kita boleh cari beza sepunya T iaitu 7 tolak 4 atau kita boleh guna 10 tolak 7. Jawapannya ialah 3. Baiklah, untuk mencari hasil tambah 35 sebutan pertama, kita akan keluarkan dahulu sebenarnya apa yang dimaksudkan sebagai hasil tambah 35 sebutan pertama. Jadi ia adalah kita menambahkan sebutan pertama tambah sebutan kedua tambah sebutan ketiga tambah semua sebutan sehingga sebutan ke-35. Itu maksud hasil tambah 35 sebutan pertama atau disimbolkan sebagai S35. Jadi, kita akan menggunakan formula hasil tambah N sebutan pertama iaitu Sn sama dengan N per 2 kurungan
2A tambah N tolak 1D. Okey. Jadi kita gantikan maklumat yang telah kita keluarkan tadi ke dalam formula ini. Jadi N-nya ialah 35 K per 2 kurungan 2A. A ialah 4 tambah N tolak 1, 35 tolak 1 dan darab dengan D iaitu 3. Maka kita gunakan kalkulator. Okey, dapatlah jawapannya 1925. Baik, kita lihat pula soalan B. Hasil tambah N sebutan pertama. Okey, jadi kita lihat cara kerja. Masih lagi guna formula hasil tambah N sebutan pertama, di mana N tetap N. Okey, jadi kita gantikan 2 kurungan 4 tambah N tolak 1 darab 3. Seterusnya kita perlu kembangkan. Dan kembangkan kurungan, seterusnya ringkaskan. Okey, jadi ia akan jadi begini ya. 2 kali 4. Okey, 2 darab 4, 8. Okey, ini akan jadi 8 tambah N darab 3. Okey, akan jadi 3N. Okey, negatif 1 darab 3 akan jadi negatif 3. Okey, jadi dia akan jadi macam ni lah. So, ini N per 2 tetap kekal ada dekat depan. Okey, jadi kalau murid lihat di sini, kita simplifykan jawapan. Maka ia akan jadi N per 2 okey, kurungan 5 tambah 3N. Okey, iaitu 8, kita tolak 3. Itu yang jadi 5 kat sini. Okey, jadi ini jawapan kita. Baiklah, kita lihat pula contoh kedua. Hasil tambah 10 sebutan pertama bagi suatu janjang aritmetik ialah 230. Dan hasil tambah 10 sebutan yang berikutnya ialah 630. Cari sebutan pertama A dan beza sepunya D bagi janjang aritmetik ini. Baik, kita keluarkan terlebih dahulu maklumat yang ada pada soalan. Iaitu maklumat pertama, hasil tambah 10 sebutan pertama. Kita akan simbolkan sebagai S10. Itu saya gariskan. Ini keyword yang ada pada soalan. Okey. Jadi bila kita keluarkan S10, maka kita gunalah formula Sn. Okey, iaitu 10 per 2 kurungan 2A tambah 10 tolak 1 darab D. Baiklah. S10 telah diberi, iaitu 230. Betul, kita buat penggantian. Jadi kita pun ringkaskan yang di sebelah kanan ini menjadi 5 kurungan 2A tambah 9D. Seterusnya, baik, kita akan ringkas sehingga menjadi persamaan pertama, iaitu bagaimana dapat 46 sama dengan 2A tambah 9D. Okey, anda kembangkan kurungan ini. Okey, dia akan jadi 10A tambah 5 darab dengan 9D ialah 45D. Okey, sini 230. Baiklah. Okey, jadi kalau kita susun-susun semula, okey, ia akan jadi seperti begini. Okey, ini dah selepas dipermudahkan. Itu yang jadi 46 sama dengan 2A tambah 9D. Iaitu persamaan dekat sebelah atas ni bahagikan dengan 5. Okey. Sekarang kita lihat pula maklumat yang kedua yang kita ada, iaitu hasil tambah 10 sebutan yang berikutnya ialah 630. Macam mana kita nak buka maklumat ni? Okey. Kita guna dahulu S20. Okey. Sebab tadi dah 10 sebutan. Sekarang ni dikata hasil tambah 10 sebutan berikutnya. Jadi kita guna S20. Okey. Iaitu 20 per 2 kurungan 2A tambah 20 tolak 1 darab D. Baik. Tapi kita perlu ingat,
Sebutan 10 yang awal tadi, hasil tambah sebutan 10 yang awal tadi, okey, 10 sebutan pertama yang awal tadi ialah 230. Okey. Seterusnya 10 sebutan berikutnya 630. Jadi kita kena tambahkan. Maksudnya ini yang 10 sebutan pertama yang tadi tu. Hasil tambah 10 sebutan pertama tadi. Kemudian 630 pula adalah hasil tambah 10 sebutan yang berikutnya. Okey, jadi kalau kita tambah mereka tu yang jadi S20. Okey, sama dengan 10 kurungan 2A tambah 19D. Ini didapati daripada sebelah atas. Okey, seterusnya. Okey, kita akan permudahkan. Ia akan jadi 860 sama dengan 10 kurungan 2A tambah 19D. Dan kita akan ringkaskan sehingga jadi 86 sama dengan 2A tambah 19D. Macam mana dapat persamaan kedua ni? Kita akan kembangkan kurungan macam cikgu ajar kat sebelah tadi. Okey, kita pun selepas dah dapat dah dua persamaan di sini, maka nak dapatkan nilai A dan nilai D, kita perlu buat persamaan serentak. Okey, jadi kalau lihat dekat sini, nilai A kita, kita akan buat persamaan serentak. Persamaan linear serentak. Okey, sebab kedua-duanya persamaan linear, betul? Jadi kita lihat 2A, sini pun ada 2A. Jadi yang mudah kita akan boleh guna kaedah penghapusan. Sebab apa? Perkali bagi A sama. Jadi kita guna kaedah penghapusan, iaitu persamaan kedua kita tolakkan dengan persamaan pertama. Jadi anda akan dapat 40 sama dengan 10D. Macam mana dapat 40 sama 10D? 86 kita tolak dengan 46. Itu yang jadi 40. Kemudian 19D kita tolak dengan 9D. Dapat 10D. Manakala 2A tolak 2A, hapus. Okey, jadi untuk dapatkan D, 40 bahagi 10. Jadi dapatlah D sama dengan 4. Baiklah. Seterusnya, kita perlu cari A. Betul? Jadi kita lihat sambungan penyelesaian. Okey, kita akan gantikan D sama dengan 4 ke dalam persamaan pertama. Okey, apa persamaan pertama tadi? 46 sama dengan 2A tambah 9D. Jadi D kita dah tahu dah 4, kita gantikan. Maka ia akan jadi 46 sama dengan 2A tambah 9 kurungan 4. Okey, kita selesaikan sehingga dapat nilai A. Jadi 2A sama dengan 10 dan A sama dengan 5. Maka sebutan pertama A ialah 5 dan beza sepunya D ialah 4. Kita lihat pula contoh yang ketiga. Sekumpulan lebah mula membuat satu sarang lebah yang baru. 2 lubang heksagon dibuat pada hari pertama. 5 lubang heksagon pada hari kedua, 8 lubang heksagon pada hari ketiga dan seterusnya sehingga sarang lebah itu siap sepenuhnya. Hitung. Okey, A, jumlah lubang heksagon pada hari ke-12. Okey, B, bilangan minimum hari jika lebih daripada 1,000 lubang heksagon telah dibuat. Okey, baiklah. Perkara pertama sebenarnya kita perlu keluarkan maklumat yang ada pada soalan ini dahulu. Okey, jadi mari kita lihat sama-sama penyelesaiannya. Okey. Yang pertama, kita akan bila dahulu jujukan bilangan lubang heksagon daripada maklumat tadi, iaitu 2, 5, 8 dan seterusnya. Jadi jujukan ini adalah suatu janja aritmetik. Okey, di mana A-nya ialah 2. Okey, kita label dulu ni T1, T2, T3.
Jadi A dia 2 dan kita boleh cari beza sepunya D iaitu 5 tolak 2 ataupun 8 tolak 5 iaitu 3. Baiklah, seterusnya dia nak jumlah lubang heksagon pada hari ke-12. Jadi bila ada jumlah lubang heksagon pada hari ke-12 jumlah, maka kita akan guna formula S 12. Jadi 12 per 2 kurungan 2 kurungan 2 tambah 12 tolak 1 darab 3. Okey, kita akan apply formula SN lah ni. Okey, jadi kita simplify guna kalkulator, maka dapatlah jawapan 222. Baik. Kita lihat soalan B tadi. Okey, kita akan gunakan maklumat yang telah ada iaitu sebutan pertama A sama dengan 2, beza sepunya D sama dengan 5 tolak 2 iaitu 3 lah. Okey. Jadi diberi bahawa hasil tambah N sebutan pertama melebihi 1000. Okey, ini daripada maklumat soalan tadi. Maka kita buka formula SN iaitu N per 2 kurungan 2A tambah N tolak 1D lebih besar daripada 1000. Baik, apabila kita gantikan maklumat A dan D ke dalam formula ini, maka ia akan jadi N per 2 kurungan 2 kurungan 2 tambah N tolak 1 darab 3 lebih besar daripada 1000. Dan apabila kita simplify, iaitu kita kembangkan kurungan sehingga kita dapat ketaksamaan yang akhir ni, okay, maka ia akan jadi 3N kuasa 2 tambah N tolak 2000 lebih besar daripada sifar. Okay, macam mana dapat yang ni? Kita kembangkan kurungan lah seperti cikgu cakap sebentar tadi. Okey, iaitu 2 darab 2, 4, betul tak? Tambah 3N iaitu N darab 3 tolak negatif 1 darab 3 negatif 3. Okey. 4 tolak 3 akan jadi 1. Okey, itu yang sini tulis 1 tambah 3N. Seterusnya kita akan kembang pula kurungan ini. Okey, jadilah 3N kuasa 2 tambah N lebih besar daripada 2000. Okey. Dan seterusnya kita susun jadi ketaksamaan kuadratik iaitu 3N kuasa 2 tambah N tolak 2000 lebih besar daripada sifar. Baiklah. Maka kita akan gunakan kalkulator untuk cari puncanya iaitu N tersebut. Okey, kita akan lukiskan graf. Okey, dia akan dapat seperti beginilah. Iaitu kita akan buat graf senyum berdasarkan kita punya ketaksamaan kuadratik ni positif 3N kuasa 2 positif, jadi dapat graf senyum. Okey, kita letakkan punca yang kita perolehi daripada kalkulator iaitu negatif 25.99 dan 25.65. Okey, jadi kawasan mana kita perlu lorikkan? Kalau kita lihat sini, ketaksamaan sini adalah lebih besar daripada, maka kita akan lorik sebelah atas X. Okey, kita akan lorikkan di sebelah atas X. Itu kawasannya. Jadi, bagaimana kita nak menyatakan julat daripada kawasan yang kita lorik ini? Okey, sebelah kiri ini julatnya ialah N lebih kecil daripada negatif 25.99. Okey, kita abaikan kerana bilangan tak boleh ada negatif. Okey, maka kita lihat yang kawasan sebelah kanan. Okey, sebelah kanan menunjukkan julatnya N lebih besar daripada 25.65. Jadi kerana kita nak perolehi N yang minimum, jadi kalau N yang lebih besar, nombor yang lebih besar daripada 25.65, maka nombor yang terhampir ialah 26. Okey, jadi maka bilangan minimum hari untuk membuat lebih daripada 1000 lubang heksagon ialah 26 hari. Baik, itu sahaja untuk hari ini. Cikgu harap semua murid boleh faham
Okey, terima kasih semua dan selamat berjumpa kembali. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.